Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan slide kertas kerja yang bertajuk Perintah Kawalan Pergerakan PKP, iktibar dalam konteks penghayatan etika dan peradaban dari perspektif politik, ekonomi dan sosial. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan setinggi ucapan terima kasih kepada Ustazah Nasuha binti Bahrudin kerana memberi peluang kepada kami untuk membentangkan slide pada hari ini. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri, Muhammad Adli bin Rahman, Muhammad Daniel bin Abbas, Nur Aidi Hakimi bin Baharudin, Ikhwan bin Saiful Razman dan Ali Faikar bin Syamsul. Seterusnya adalah pengenalan. Latar belakang kajian sejak penularan COVID. Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bertujuan untuk menjaga segala aktiviti sosial ekonomi negara dan masyarakat. Pelaksanaan ini mempunyai pelbagai permasalahan yang membuatkan etika dan peradaban manusia menjadi hal yang penting untuk membentuk satu masyarakat yang makmur dan bertamadun. Hal ini berkait rapat dengan politik, ekonomi dan sosial. Setiap fasa adalah langkah kerajaan dalam memulihkan negara secara berperingkat dengan membuka pelbagai sektor secara berperingkat demi kesejahteraan rakyat. Negara juga turut merasai kesan yang mendalam apabila sistem sosio-ekonomi menjadi berhara, menyebabkan banyak sektor terpaksa ditutup dan terpaksa membuat perancangan yang baru bagi menstabilkan ekonomi. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah menerangkan iktibar dalam konteks penghayatan etika dan peradaban dari perspektif politik, ekonomi dan sosial ketika pelaksanaan PKP. Yang kedua adalah menyenaraikan cabaran yang dihadapi kerajaan dalam melaksanakan PKP di negara ini. Yang ketiga, mendedahkan beberapa pengajaran atau langkah yang diambil dalam etika dan peradaban setelah pelaksanaan PKP. Seterusnya adalah kepentingan kajian. Kepentingan kajian yang pertama adalah pengkaji akan menerangkan beberapa iktibar yang berlaku terhadap keadaan ekonomi, politik dan sosial melalui segala hal yang berkaitan dengan konteks penghayatan etika dan peradaban. Penerangan merangkumi segala hal yang berkaitan dengan tajuk kajian dan iktibar. Yang kedua adalah menerangkan segala cabaran yang dihadapi oleh kerajaan semasa PKP sedang berlangsung di semua negeri di Malaysia. Menjelaskan beberapa usaha kerajaan dalam menghadapi cabaran tersebut. Yang ketiga, pengkaji menyerahkan pengajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan PKP yang membuatkan pelbagai pihak berkesan dengan pandemik ini. Langkah yang efektif juga akan diterangkan untuk mengukuhkan hujah berkaitan pengajaran yang diperolehi. Seterusnya kita pergi ke isi dan huraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwan bin Saiful Razman dengan nombor ID 2020822008. Hari ini saya akan membentangkan 2.0 iaitu isi dan huraian. Bagi 2.1 politik, definisi politik kita memperlihatkan bahawa politik adalah berasal daripada perkataan Yunani iaitu polis ataupun bandar-bandar. Bagi ahli fikir Yunani, manusia itu adalah haiwan politik dan semua jenis hubungan manusia dalam masyarakat adalah bersifat politikal dan semua jenis hubungan manusia dalam masyarakat adalah bersifat politikal. Pada pendapat Aristotle pula, ilmu politik itu adalah ibu segala ilmu. Kita bertukar kepada definisi etika dan peradaban. Etika pula bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai murni akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Pada peradaban pula bererti sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Apakah iktibar PKP daripada perspektif politik? Individu. Terdapat 3 kesan iaitu kepada individu, masyarakat dan negara.
kepada individu adalah terdapat segelintir rakyat termasuk pelajar terpengaruh dengan ideologi politik luar hingga sanggup bertarung nyawa kononnya untuk menegakkan sesuatu perjuangan yang tidak jelas. Kedua, ia juga dapat menimbulkan pelbagai keresahan disebabkan agama dijadikan alat untuk kepentingan politik mereka. Dan yang ketiga, mempunyai ciri progresif terhadap sesuatu parti politik. Kita terus kepada masyarakat, iaitu terdapat dua. Pertama, perbalahan di antara jiran tetangga juga mula menunjukkan tanda yang negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, berlakunya ketidakpuas hati selepas pertengkaran hangat mengenai isu politik. Dan yang terakhir, iaitu negara. Ia akan menjadikan ekonomi negara semakin teruk. Dan kedua, kehilangan peluang pelaburan bernilai berbilion ringgit dan akhirnya peluang pekerjaan yang kian menurun. Saya akan paskan slide ini kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dinil bin Abbas, pemegang nombor pelajar 2020813686. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk saya iaitu iktibar dalam konteks penghayatan etika dan peradaban dari perspektif politik, ekonomi dan juga sosial. Untuk ekonomi, apa yang dimaksudkan dengan ekonomi? Ekonomi ditaktifkan sebagai domain sosial yang menekankan amalan, wacana dan ungkapan bahan yang dikaitkan dengan pengeluaran, penggunaan dan pengurusan sumber. Apa yang dimaksudkan dengan etika dan peradaban pula? Etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai murni akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Peradaban pula berarti sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Okey, untuk iktibar PKP dari perspektif ekonomi, kita bahagikan kepada tiga, iaitu individu, masyarakat dan juga negara. Untuk individu, mengalami masalah mental. Apa yang dimaksudkan dengan masalah mental? Masalah mental berlaku disebabkan oleh kehidupan seseorang berada dalam keadaan stres yang melampau. Tekanan masalah ekonomi juga yang berpanjangan disebabkan pandemik wabak COVID-19 ini sendiri. Mereka juga tidak dapat sokongan atau bantuan dari keluarga atau rakan yang terdekat. Yang seterusnya adalah menimbulkan keresahan dalam diri seseorang. Seperti yang kita tahu sebelum ini, sebahagian masyarakat panik dan membuat pembelian panik secara besar-besaran, terutama bekalan makanan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Yang seterusnya adalah peningkatan jumlah kes bunuh diri. Jumlah kes bunuh diri berlaku disebabkan oleh seseorang berada dalam keadaan stres. Oleh itu, masyarakat perlu mengenal pasti simptom-simptom awal mereka untuk kita mencegah terlebih dahulu sebelum mereka melakukan kegiatan bunuh diri tersebut. Okey, untuk masyarakat pula, jumlah penduduk yang bekerja berkurang dengan sangat mendadak. Ramai yang dipecat dan ditangguhkan pekerjaan mereka atau perkhidmatan mereka disebabkan kemunculan wabak COVID-19 ini sendiri. Terdapat juga pusat perindustrian atau kilang-kilang yang ditutup secara besar-besaran. Okay. Untuk jumlah pengangguran meningkat, poin yang seterusnya, pengambilan pekerjaan pada zaman ini, pada zaman COVID-19 ini, diambil atau dipilih dalam skala yang kecil sahaja. Untuk negara pula, nilai keluaran dalam negeri kasar, iaitu KDNK, merosot sehingga sekarang, walaupun SOP dikenakan terhadap ekonomi, masih nilai keluaran dalam negeri kasar masih merosot. Untuk sektor pelancongan terjejas pula, kedatangan pelancong dari China disekat masuk dan juga penutupan pintu masuk keluar negara ditutup, yang membawa maksud pelancong dari luar tidak boleh masuk ke dalam negara Malaysia dan masyarakat atau rakyat di Malaysia tidak boleh keluar ke negara asing. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2.3 Sosial. Definisi sosial. Sosiologi dari pandangan sosial bermaksud kawan, manakala logos membawa makna ilmu pengetahuan dan berasal dari bahasa. Sosiologi juga bermaksud sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat.
Sampai itu, sosial juga merupakan aktiviti kebudayaan yang terdiri daripada semua lapisan masyarakat majmuk yang tidak kira agama, bangsa dan budaya. Seterusnya adalah definisi etika dan peradaban. Etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai murni akhlak yang menjadi pengenal seorang individu atau suatu kumpulan manusia. Manakala peradaban pula bererti sistem dan tahap perkembangan sosial suatu bangsa, kemajuan sosial dan juga kebudayaan suatu bangsa. Antara iktibar pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dari perspektif sosial yang terdiri daripada 3 aspek, iaitu individu, masyarakat dan juga negara. Aspek pertama ialah individu, iaitu antara kesan Perintah Kawalan Pergerakan PKP terhadap individu ialah setengah individu berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesihatan mental dan masalah kemurungan, terutama ketika berada dalam keadaan stres yang melampau dan isolasi daripada rangkaian sokongan keluarga dan sahabat andai. Bukan itu sahaja, antara kesan buruk yang berlaku terhadap setengah individu yang menyebabkan perubahan tingkah laku kepada individu akibat pandemik COVID-19 juga ialah individu tersebut akan sentiasa kelihatan sedih dan murung. Seterusnya, kesukaran dalam menumpukan perhatian dan melakukan tugas harian seperti biasa. Hal ini kerana setengah individu terpaksa mengasingkan diri daripada keluarga dan rakan-rakan. Bagi aspek masyarakat pula, ianya memberi kesan terhadap penduduk masyarakat yang terjejas daripada melakukan aktiviti harian. Misalnya, majlis-majlis perkahwinan seperti majlis perkahwinan terpaksa ditangguhkan supaya dapat mengelakkan daripada sebarang aktiviti perjumpaan atau perhimpunan yang ramai yang menyumbang kepada penularan COVID-19. Malah, bukan itu saja, sebarang bentuk aktiviti kemasyarakatan juga akan terjejas, seperti aktiviti ziarah menziarahi juga terpaksa dilupakan buat sementara waktu. Seterusnya adalah aktiviti perniagaan yang juga cenderung kepada kerugian. Hal ini kerana semua premis terpaksa ditutup akibat daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang berpunca daripada penularan COVID-19. Aspek yang seterusnya adalah negara. Hal ini berlakunya perubahan cara pembelajaran bagi sektor pendidikan. Hal ini kerana ianya memberi kesan kepada golongan seperti murid sekolah, pelajar IPT, guru dan juga pensyarah. Contohnya, pembelajaran secara jarak jauh sedikit sebanyak memberi kesan atau tekanan terhadap pelajar-pelajar dan juga guru-guru. Hal ini disebabkan pelajar susah untuk memahami cara verbal apa yang ingin guru sampaikan. Malah bukan itu sahaja, gangguan seperti ketiadaan akses kemudahan internet juga turut menjejaskan aktiviti pembelajaran seharian pelajar. Sektor yang seterusnya akan terjejas ialah sektor keagamaan yang tidak lagi boleh dijalankan. Hal ini kerana dengan adanya pelaksanaan PKP, ianya telah menyebabkan aktiviti rumah ibadah terpaksa ditutup sementara waktu dan masyarakat terpaksa melupakan segala aktiviti ibadah mereka di tempat ibadah mereka seperti aktiviti gotong royong dan mesyuarat. Di samping itu, kesukaran dalam mendapatkan bekalan yang secukupnya untuk keperluan diri dari aspek kesihatan, iaitu warga emas atau penduduk bekerja terpaksa menghadapi tekanan mental dan emosi sehinggakan gaya pemakanan mereka terjejas. Ini adalah contoh-contoh sektor yang terkesan, antaranya adalah sektor pendidikan, keagamaan dan perniagaan. Sini kita dapat lihat bahawa pendidikan daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan terpaksa menggunakan kaedah baru, iaitu pembelajaran secara jarak jauh. Manakala dari sektor perniagaan pula, semua premis perniagaan adalah terhad untuk membuka premis mereka untuk mempromosi atau memperjualkan produk mereka. Bagi sektor keagamaan pula, mereka terpaksa mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu mengamalkan jarak 1 meter antara jemaah-jemaah lain bagi mengelakkan penularan. Manakala sentiasa memakai tutup muka walau di mana apa jua sekalipun kita berada. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita pergi kepada cabaran dalam konteks penghayatan etika dan peradaban. Definisi cabaran.
Mengikut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, cabaran dapat definisi sebagai mencabar ketabahan dan kemampuan seorang atau organisasi dalam sesuatu pekerjaan yang penuh dengan pelbagai perkara. Yang kedua, cabaran juga merujuk kepada aktiviti fizikal atau intelektual yang seseorang mesti melaksanakan mengatasi pelbagai jenis kesukaran kerana ia disalut dengan kesulitan dan kerumitan. Seterusnya adalah definisi cabaran dari sudut etika dan peradaban. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, etika merujuk kepada dua makna, iaitu ilmu yang berkaitan dengan ilmu yang berkaitan dengan prinsip-prinsip akhlak atau moral, atau prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau satu kumpulan. Peradaban juga, bagi peradaban merupakan masyarakat yang telah mencapai kerumitan tertinggi dalam bentuk organisasi. Yang ketiga, etika dan peradaban manusia seakan berubah secara drastik apabila negara mula mengubah beberapa perkara berkaitan dengan pelbagai kegiatan seharian dan SOP baru yang membuatkan ramai merasa perubahan baru atau dikenali sebagai norma baru bagi rakyat. Seterusnya adalah cabaran dalam usaha kerajaan melaksanakan PKP. Cabaran yang pertama adalah cabaran dalam aspek individu. Yang pertama, cabaran dalam menjamin keselamatan dan kebajikan rakyat Malaysia. Yang kedua, cabaran kerajaan dalam memperkenalkan hal berkaitan alam maya kepada individu bagi membantu masalah perhubungan. Yang ketiga, cabaran dalam meningkatkan taraf moral dan hal berkaitan keagamaan ketika PKP dilaksanakan. Yang keempat, cabaran dalam meningkatkan taraf pendidikan individu ketika PKP dilaksanakan. Seterusnya adalah cabaran dalam aspek masyarakat. Cabaran yang pertama adalah cabaran dalam menghadapi masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Manakala cabaran kedua adalah cabaran dalam menghadapi kritikan masyarakat terhadap pelaksanaan PKP dan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Cabaran dari aspek negara. Cabaran dari aspek negara yang pertama adalah cabaran dalam menstabilkan ekonomi semasa menghadapi PKP. Cabaran yang kedua adalah cabaran dalam mengurangkan kadar kematian yang tinggi akibat COVID-19. Cabaran yang ketiga adalah cabaran dalam menghadapi pengurangan ekspor dan import ketika pelaksanaan PKP. Seterusnya saya serahkan kepada Ahli Faikal untuk meneruskan pembentangan. Assalamualaikum, nama saya Alif Faikal Jamsul dan saya akan menerangkan tentang pengajaran. Definisi pengajaran. Pengajaran adalah jangka masa bersistem di mana pendidikan dirancang terjadi. Ia membabitkan seorang pelajar atau lebih diajar oleh guru. Ia merupakan satu kaedah atau aktiviti yang istimewa di mana ianya memerlukan manifestasi, klasifikasi dan respon yang bertujuan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Definisi pengajaran dari sudut etika dan peradaban. Sikap atau tauladan yang baik iaitu sesuatu yang dapat diambil sebagai iktibar, hikmah atau pengajaran berguna. Banyak pengajaran yang dapat dipelajari dari sudut etika dan peradaban lagi di zaman COVID-19 yang melanda ini. Contohnya, wujudnya masyarakat yang liberal dan bertolak ansur di mana masyarakat Malaysia terdiri daripada masyarakat pelbagai kaum masih merayakan pelbagai perayaan. Pengajaran yang diambil semasa PKP. Individu. Pengajaran yang individu boleh perolehi dalam topik ini ialah kebebasan bersuara. Konsep kebebasan bersuara dikaitkan dengan segala persoalan berkaitan dengan kehidupan masyarakat, merangkumi hal-hal kehidupan seperti penguasaan kesesamaan, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Untuk masyarakat, pengajaran yang boleh masyarakat dapat dari topik ini adalah dapat membentuk suasana dan persekitaran yang sihat. Suasana dan latar belakang yang sihat adalah kejadian yang berada di sekitar, termasuk kejadian fizikal, kondisi, sosial budaya, politik dan hubungan yang baik di antara manusia dan alam sekitarnya. Rakyat Malaysia mempunyai sikap yang amat sopan dan berbahasa. Untuk negara, pengajaran yang dapat diperolehi negara ialah dapat mengekalkan imej yang tinggi dan dipandang tinggi di peringkat antarabangsa. Pada zaman COVID-19 ini, negara terjejas dari segi kewangan dan ekonomi. Jadi kerajaan telah menjalankan beberapa plan pemulihan negara agar ekonomi negara tidak terjejas. Maka negara lain tidak memandang serong akan negara Malaysia. Kesimpulan. Rumusan.
Secara kesimpulannya, Perintah Kawalan Pergerakan PKP sedikit sebanyak telah memberi pengajaran dan ikhtibar terhadap semua golongan masyarakat di negara ini supaya sentiasa beringat dan tidak selalu boros dalam melakukan pembaziran kewangan. PKP juga telah menyumbang kepada satu cara norma baru yang diterapkan sehingga hari ini, iaitu sentiasa memakai penutup muka, melakukan penjarakan fizikal dan elak daripada menghadiri sebagai majlis yang melibatkan pimpinan orang ramai. Cadangan. Pihak kerajaan hendaklah memastikan bahawa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini terus dilaksanakan bagi memastikan perlindungan terhadap keselamatan semua masyarakat secara berkala, dan masyarakat hendaklah memberi kerjasama yang sepenuhnya dengan pihak kerajaan dalam menjayakan misi ini supaya virus COVID-19 ini tidak semakin terus menular. Sekian, terima kasih.